Okey, alhamdulillah. So, tajuk ni kita dah habis. Okey. Sekejap saya gerak sekejap. Okey, tajuk ni kita dah habis. Jadi, kita akan buat latihan. Di mana latihan ni kita akan bincangkan soalan-soalan daripada buku teks. Okey. Jadi, kita akan mulakan pembentangan. Kita akan mulakan pembentangan iaitu bermula dengan Ainur. Okey Ainur? Ainur present kan? Betul? Ainur? Dia Ainur? dia nak banyak. Okey. Okey, semua orang tengok. Ainur akan bentangkan soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1, muka surat 182. Okey, latihan buku teks, latihan kendiri 5.13. Okey. So, kita akan tengok. Okey, dan awak nak tanya ke? Bolehlah. Okey, Nur? Ainur? Okey. Okay, untuk soalan satu tu dia kata diberi X ialah membalik ubah rawak selajar yang bertabur normal dengan min 210 dan sisian piawai dia 12. Jadi dia dah bagi min dia 210, dia dah bagi sisian piawai dia 12 dan yang untuk A tu dia suruh cari skor Z dan dia dah bagi X dia sama dengan 216. Jadi kita masukkan dalam formula Z tu sama dengan X tolak dengan min per pilihan piawai. Jadi 216 tolakkan dengan 210 dan bahagikan dengan 12. Nanti dapat 0.5. Okey. Sebab dia nak skor Z sahaja. Maksudnya kita cari apakah dia Z. Okey, good. Z equals to X tolak min persisian piawai. Okey, bagus. Okey, B. Untuk soalan B, dia kata X jika skor Z ialah negatif 1.8. Okey, good. Lepas tu masukkan dalam formula sebab X kita tak tahu. X tolak 210 bahagi dengan sisian piawai 12 sama dengan negatif 1.8. Selesaikan X sama dengan negatif 1.8 darab 12 tambah 210 dapat X dia 188.4. Okey, sebab yang ni mudah je. Sebab dia nak cari X di mana Z-nya dah diberi. Okey. Jadi tajuk ni yang nombor 1 ni mudahlah. Okey, alhamdulillah, tahniah. Okey, next. Siapa yang nak bentang seterusnya? Soalan nombor berapa nak bentang? Okay, nombor bagus. 2. Okey, nombor 2. Okey, Wafi. Benda tu. Okey. Okey. Okey, Nampak good. kan? Nampak. Okey, good. Dia dah bagi min dia 24, sisian piawai 0.5. Lepas tu rantau glorit pun dia dah bagi 0.245. So kita masukkan nilai dengan formula. Lepas tu kita buat P, Z lebih besar daripada 2.8. Lepas tu dapatlah 0.0256. Lepas tu kita pindah pergi sana, kita tambah, dapatlah 0.2476. Okey, 0.245 ni mana awak dapat? Macam mana awak dapat, macam mana 0.245 tu diberi ke barangkalian ya? Okey. Teruskan dulu. Okey, awak belum terangkan. Teruskan dulu. Okey, teruskan. Lepas tu kita tolak 24 bagi 0.5 tu, kita pindah di sana. So jadilah 0.5 darab 0.682 tambah 24. Jadilah K sama dengan 24.34. Ni yang ini awak ambil aksir tambah ni kan? 0.245 ni awak tambahkan dengan 0.0256, awak dapat 0.2476. Okey. Lepas tu macam mana awak dapat 0.682?
Dari mana awak dapat 0.682? Itu saya terlupa je. Tak, baru buat. Macam saya nak tahu Kita 0.68. nak ingat balik. Okey. Tak silap saya berdasarkan jadual je. Betul. Okey, 0.2476 ni awak tengok pada jadual. So awak dapat 0.682. Betul Saya tak tengok jadual ni. Siapa ni? Tak apa. Okey, maksudnya kalau semua orang okey, tolong semak jadual, betul tak? Adam, tolong tengok jadual Adam. Betul je ke? Betul Betul. Okey, teruskan. Lepas tu darab jumlah dekat belah kiri tu bawa pergi kanan. Nilai dekat belah kiri bawa pergi kanan. Lepas tu dapatlah nilai tu. Okey, macam mana awak tentukan dia ni positif atau negatif, cerita sikit daripada 0.682 ni? Macam mana? Sebab 0.2476 ni awak baca daripada jadual kan, lepas tu awak dapat 0.682. Tapi 0.682 ni dia kadang-kadang boleh jadi positif, kadang-kadang boleh jadi negatif. Dia ikut simbol lebih besar. Okey, lebih besar. Okey, betul Lebih besar, so awak dapat positif. Jadi nombornya ni kurang daripada 0.5, maksudnya awak boleh baca je daripada jadual. Okey, good. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, next. Soalan seterusnya. Siapa yang jawab? Saya. Okey, Yasmin. Cikgu tolong present boleh? Okey, boleh. Ada hantar kat Telegram Saya hantar kat WhatsApp. Hantar kat WhatsApp. Hantar kat Telegram sebab phone saya dekat laptop saya ni kat Telegram. Ada Telegram. Saya senang ambil Telegram. Okey. Cantikkan profil Yasmin, cikgu. Cantikkan profil Yasmin. Mana dia Yasmin? Dah hilang tadi nampak dia. Astaghfirullahaladzim. Memang cantik amat. Alamak, mana dia? Alah. Adam, tolong. Adam pakai phone ke laptop, Adam? Phone. Okey, jap. Saya punya ni kenapa saya tak boleh nak minimize? Semalam saya punya laptop dia jam. Dia tak boleh keluar kamera. Lepas tu pagi ni saya tengok boleh pula. Ni awak dia tak boleh nak minimize. Berat sangat ke? Hang. Tu lah. Laptop baru. Ya, aku dah beli laptop baru dan ni tahun lepas mulanya PDPR ni. Okey. Wafi, kau tolong present Ainur punya, Yasmin punya soalan. Dia dah share dekat Telegram. Okey. Okey. Sebab saya tak boleh nak minimize. Saya tak boleh nak present. Bentar ya. Cikgu. Ya. Itu Yasmin belum send lagi. Internet dia slow sikit. Itu soalan B. Okey. Sekarang ni soalan A pada dia Okey, habis awak buat B okey, awak dulu present lah. Saya dulu. Dah. Oh, dah. Dah. Okey, Wafi, Yasmin dah tu. Dah. Okey, good. Yasmin. Terang kau ingat awak suruh baca. Yasmoy. Mana Fadilah? Fadilah, mana kat belakang kau? Kat sini. Kat sini. Saya nampak Fadilah sebelah saya. Soalan dia, jika seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan murid itu, cari kebarangkalian bahawa ketinggian murid itu adalah sekurang-kurangnya 110 cm. Dia bagi dekat atas tu min dia 145 dengan sisihan piawai dia 10. Okay, good. Teruskan. Lepas tu dia kata sekurang-kurangnya, lepas tu simbol dia jadi lebih besar sama dengan. Okay. Lepas tu kita buat mula-mula PX lebih besar atau sama dengan 140. Lepas tu kita tukar jadi Z. Z lebih besar sama dengan 140 tolak min 145 persisian piawai 10. Tu dapat negatif 0.5. Tekan kalkulator. Okay. Dapatlah jawapan. Kan? Lebih besar guna huruf apa?
R. Okay, good. Okay, Tahniah. Teruskan. Okey. Soalan B pula. Dia kata jika bilangan murid tingkatan Mana? 1 Tak ialah present lagi. Siapa present? Okay. Okey. Okay. Soalan B dia kata jika bilangan murid tingkatan 1 ialah 450 orang, cari bilangan murid dengan ketinggian yang tidak lebih daripada 150. Lepas dia dekat soalan dia kata bilangan ketinggian tidak lebih daripada 150. Jadi P tu kena buat lebih besar atau sama dengan 150. Lepas tu terus Lebih besar ke lebih kecil? lebih kecil atau sama dengan 150. Okay. Lepas tu terus masukkan je dengan dalam formula X tolak M, perkan dengan sisihan piawai. Dapat 0.5 tu, 0.5 tu kita cari dia dalam jadual. Lepas tu Alma. Ni apa maksudnya ni Awak buat P lebih kecil 0.5 sama dengan P lebih besar negatif 0.5. Kenapa awak letak benda ni kat sini? Yang awak punya pengiraan you dapatkan P lebih kecil 0.5 kan? Lepas tu kenapa buat sama dengan P lebih besar negatif 0.5 pula? Tak ada apa-apa. Sebab dia sama. Tak payah. Tahulah cikgu. Tak payah. Sebenarnya kat yang itu tak maksud saya, dulu saya memang pernah bagi tahu sebelah kanan dengan sebelah kiri tu sama. Dia lebih kecil 0.5. Kat sini bila yang bentuk ini awak terus je tekan kalkulator. Lebih kecil tu P, tekan 0.5. Tak payah tulis lagi lebih besar negatif 0.5. Sebab logiknya lebih besar negatif 0.5 kalau nak baca jadual pun negatif tak ada. Contohnya. Jadi sebenarnya seolah-olah kamu tekan P 0.5, kamu tekan R negatif 0.5. You dapat jawapan yang sama. Jadi yang lebih besar negatif 0.5 sebab pengiraan kita memang dapat 0.5 betul? Positif kan? Betul. Jadi yang lebih besar negatif tu tak payah. Okey. Tak payah adakan benda tu. Lepas tu yang lain tu semua betul lah. Dah cantik dah. Okey, bagus. Sebab soalan ni kan saya pernah sebut, soalan diakhiri dengan minta peratus atau mungkin dia tanya bilangan sampel ataupun sampel ataupun dia punya event dia, peristiwa dia. Jadi dekat sini dia sample given is 450, dia minta bilangan kat situ dia letakkan n kan. Jadi kat situ event dia lah iaitu peristiwa dia. Okay, good. Okay, next. Siapa seterusnya? Cikgu belum habis lagi. Jap, soalan nak 150. Okay, yes, betul. Teruskan. Okay. Jadi kita dah dapat 0.6915. Alma, kita samakan tak present tak. Okay, tak. Okay. Tu Wafi present. Sorry Wafi. Okay, tak apa. Wafi dia nak dapat pahala kan Wafi? Okay, terus. Good. Yang mana? Gambar mana? Yang soalan B tadi. Oh, tadi tak habis terangkan. Oh, saya yang pula terangkan tadi. Okay. Sebab saya tengok jawapan dah siap. Tu yang saya kata nak buat apa lagi. Okay. Teruskan. Okay. Kita dapat 0.6915. Kita samakan dengan dia n bahagi dengan bilangan murid keseluruhan. Sebab kita nak cari bilangan dia kan. Jadi 450 tu kita bawa dia naik atas, duduk dekat sebelah 0.6915 tu. Dia jadi darab, kita dapat 311.117. Tapi sebab dia nakkan orang, kita tak boleh bagi dia pecahan, kita bagi dia nombor bulat. Jadi kita bagi 311 orang. Okay, good. Betul. Tadi saya ingat dia dah habis terang. Saya pun dah terang dah tadi. Okay, good. N tak boleh dalam perpuluhan. Okay, good. Next, apa? Next. Saya. Okay, saya. Dipersilakan saya. Ya, Dahlia Cinta. Nampak tak? Belum nampak. Okey, dah. Okey, soalan dia dalam sebuah sekolah 200 orang murid menduduki satu ujian matematik. Markah yang diperoleh bertaburan normal dengan minimum 50 markah dan sisian piawai 10 markah. Soalan A, dalam ujian itu murid yang memperoleh 70 markah dan ke atas dikategorikan sebagai cemerlang. Cari bilangan murid dan kategori tersebut. So dia kata soalan ni suruh cari bilangan murid.
X lebih besar sama dengan 70 sebab dia kata dapat 70 markah dan ke atas. Lepas tu masukkan dalam formula X tolak min persisian piawai dapat 2. 2 ni kita cari dengan kalkulator dapatlah 0.0228. Lepas tu nak cari murid daripada 100 orang tu buatlah X per 100 sama dengan 0.0228. Tekan kalkulator dapatlah 4.55 orang bersamaan dengan 5 orang. Okay, good. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Ada orang nak tanya? Tak ada next ni saya nak cari orang yang tak pernah bersuara-suara ni. Okay. Okay, next. Teruskan. Okay. Untuk B, soalan dia diberi bahawa 60% daripada murid lulus dalam ujian tersebut. Anggarkan markah minimum untuk lulus. Jadi kita buat PX lebih besar sama dengan M sama dengan 0.6. Lepas tu kita tukar Z masuk formula M tu sama dengan 0.6. M tolak 50 bahagi dengan 10 sama dengan 0.253 tu daripada jadual. Lepas tu M sama dengan 50 tolak 0.253 darab dengan 10 sama dengan 47.7. Sebab tak boleh perpuluhan ambil 47 je. Okay, good. Jadi kat situ dia kata kenapa dia ambil lebih besar M? Sebab dia tanya markah minimum kan. Jadi maksudnya kita tahu nanti markah, contoh dia bagi kita dapat kat situ markah 47. Jadi kalau markah yang lebih 47 tu kita dapatlah kategori yang dia minta ni. Okay, good. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okay, next. Apa keluar ni? Okay, next. Siapa punya turn? Siapa punya turn? Siapa nak present? Tak kisah siapa-siapa je boleh. Okay, Daniel. Okay, Daniel. Umar. Umar dengan Daniel ke? Okay. Cikgu boleh tak present kan? Wafi present. Saya tak boleh minimize. Wafi, hari ni kita lantik Wafi jadi AJK present. Kalau saya minimize nanti saya kena tutup dulu. Umar Pacak. Mula cikgu. Okey, boleh. Baik, Paical. Okey, Umar. Markah dalam satu ujian bahasa Inggeris di sebuah sekolah pertaburan normal dengan min dan varian. 10% daripada murid di sekolah itu mendapat lebih daripada 75 markah dan 25% daripada murid itu mendapat kurang daripada 40 markah. Cari nilai min dan varian. Okey. Okey, dalam soalan 5 ni, dia minta kita cari nilai min dengan varian. Jadi kita buat persamaan PX lebih daripada 75, lepas tu kita ambil dia punya nilai Z tu 10% jadi sama dengan 0.1. Lepas tu kita selesaikan dan kita akan dapat persamaan yang pertama ialah 75 tolak min sama dengan 1.282 sisian piawai. Okey, lepas tu kita akan buat persamaan yang kedua menggunakan maklumat yang dibagi 25% daripada murid itu mendapat kurang daripada 1.282 ni dapat dari mana? Yang tu kita ambil daripada jadual skor Z. Yes, good. Okey, teruskan. Okey, untuk persamaan yang kedua kita buat PX kurang daripada 40 sama dengan 0.25. Okey, kita gunakan formula Z. Z sama dengan 40 tolak min per sisihan piawai sama dengan 0.25. Lepas tu 0.25 tu kita akan rujuk daripada jadual skor Z, kita akan dapat 0.674. Tapi sebab dalam jadual tu hanya untuk yang lebih daripada, jadi kita akan tambah simbol negatif. So sekejap. 0.25 ni awak ambil, ini dah diberikan, bermakna awak baca daripada jadual, betul? Untuk dapat nilai 0.6 tu. Macam tu ke? Betul, cikgu. Okey, kenapa awak letak negatif dekat 0.6?
Sebab kalau dalam jadual skor Z tu dia hanya untuk yang lebih daripada, tapi untuk dalam soalan ni dia kurang daripada. Okey, sebelum tu saya nak tanya, di atas lebih kecil, kenapa bawah nak tukar lebih besar? Soalan lebih kecil, tapi kenapa jalan kerja pada line kedua ni tukar lebih besar? Oh, mata silap tulis kat cikgu. Jadi sebenarnya dia lebih kecil kan? Betul cikgu. Lebih kecil. Jadi lebih kecil, awak tengok bila dia lebih kecil, sebab tu nilai 0.6 tu jadi negatif. Faham? Betul tak? Dia tak ada masalah nak baca daripada yang awak kata kurang daripada 0.5, apa benda awak cakap tadi. Tak ada masalah sebab soalannya memang lebih kecil. Bila dia lebih kecil, dia negatif. Sebab tu, jadi kat sini silap dia, awak tukar pada lebih besar. Tu yang saya confuse, sini lebih besar. Kenapa negatif? Dia sebenarnya sini lebih kecil. Umar? Ni lebih kecil. Lepas tu, sebab tu tanda jawapan awak di situ negatif. Sebab tu dia jadi negatif 0.674. Dan yang lain tu betul lah. Cuma penulisan awak tu. Dia silapnya bila awak ubah pada line kedua tu. Awak ubah lebih besar tu. Jadi bahaya sikit kat situ. Faham? Faham, cikgu. Okey. Teruskan. Okey, jadi untuk cari nilai min dengan nilai sisian piawai, kita akan guna persamaan serentak. Boleh guna sama ada teknik penghapusan atau teknik penggantian. Jadi dah buat teknik penghapusan tu, kita akan dapat 35 sama dengan 1.9565 sisian piawai. Jadi nak cari sisian piawai, 35 bahagikan dengan 1.9565. Kita akan dapat sisian piawai dia 17.890. Jadi untuk cari min, kita akan masukkan nilai sisian piawai tadi tu dalam persamaan yang kita dah buat tadi dah. Dan kita akan dapat 52.065. Okay, good. Good. Bagus. Inilah dia bentuk soalan SPM. Kertas 2, 5 markah. Dia akan nak ke atas ni ataupun kat bawah ni. Ni benda ni dicantumkan ni. Dia soalan ni 10 markah. Satu lagi, dia akan bercerita pasal soalan binomial. Okay, good. Next. Okay, teruskan. Siapa lagi? Dah selesai dah ni kan? Okay, last soalan, betul? Betul, ya Okay. Apa Wafi? Benda ni. Boleh nampak Dia engkau besarkan Dia jadi, kenapa jadi saya punya tak terang? Saya punya jadi kabur. Ke kau orang punya nampak tak? Kabur. Sebabnya mungkin kau besarkan kot. Kabur Dia bukan double triple lagi, tak tahulah. Bayang-bayang, dia punya bayang-bayang dia banyak sangat. Mungkin kau besarkan minta tolong oleh present boleh tak? Okey, Wafi. Wafi present. Okey, kau tutup. Wafi present. Gambar tu dekat mana? Saya send sekejap. Okey, send dalam grup. Comel. Nak tahu tak, semalam kan saya cerita kat Mikael. Ada murid saya nak bagi mouse. Lepas tu saya cakap lah, Mikael, ada abang nak bagi Mikael mouse. Dia kata. Saya pun macam, kenapa dia kata okey. Sebab saya pernah cerita tak, saya beli mouse. Jadi suami saya cakap ni mouse ni dekat orang pos hantar. Jadi Mikael bawa naik ke atas tu, mouse tu dalam plastik tu, dia pegang kat hujung je. Saya tanya, kenapa Mikael pegang macam tu? Dia kata mouse inside. Sebenarnya bawa mouse laptop, dia ingat mouse. Tu tadi bila semalam saya cakap, abang tu nak bagi Mikael mouse. Dia kata,
Hai, kenapa budak ni tak nak? Kata kan. Rupa-rupalah hai. Okey. B terus. A nya mana? Sekejap, satu lagi sekejap. Sekarang dia dah tahu aja kau. Dia tahulah. Tapi kadang-kadang dia tahulah bila saya cakap, kenapa Mikael tak nak? Mam, saya kata, bukanlah. Saya kata, bila dia buat muka geli tu baru saya perasan lah. Rupanya dia ingat tikus. Tapi yang masa dia bawa barang daripada orang pos laju hantar tu, dia betul-betul pegang plastik tu hujung je. Lepas tu saya kata, kenapa? Dan dia kata, lepas tu dia kata dia geli. Dia tak heran ke kenapa ayah je beli tikus? Itulah, jadi dia pun pelik. Kenapa saya beli? Sebab dia, suami saya cakap lah bagi dekat Umi. Jadi dia kata, kenapa Umi beli benda ni? Dia kata, saya mesti tak tangkap pun. Kenapa dia duk geli macam tu kan? Lepas tu lah, hai rupanya dia ingat. Okay, good. Teruskan. Okay ni boleh? Okay, nampak. Cantik. Okey, soalan dia, jisim buah betik yang dihasilkan di sebuah kebun mempunyai taburan normal dengan 140 gram dan sisihan piawai 24 gram. Buah betik yang berjisim antara 812 gram dengan 882 gram ekspor ke luar negara, manakala buah betik yang berjisim 812 gram atau kurang daripadanya akan dijual di pasar tempatan. Cari A, kebarangkalian bahawa sebiji betik yang dipilih secara rawak akan ekspor ke luar negara. Okey. So jadi soalan dia nak yang ekspor, jadinya kita ambil dia punya persamaan tu yang 812 ke 842. Lepas tu masukkan formula 812 tu tolak dengan dia punya min, 840 tolak dengan dia punya sisihan piawai 24. Yang 842 pun sama. Jadi dapat jawapan -6 lebih kecil Z lebih kecil 1.75. Baca dia macam ni, Z lebih besar. Tukarkan jadi Bang, cara baca dia Z lebih besar negatif 7/6 lebih kecil 1.75. Macam tu cara baca. Okey, tak apa, teruskan. Teruskan, betul-betul, teruskan. Lepas tu sebabkan nak pakai benda tu, jadi tukar jadi lebih besar. Jadi Z lebih besar negatif 76. Lepas tu tolak P, Z lebih besar 1.75. Okey, lepas tu tekan kalkulator, dapat jawapan 0.8783 tolak 0.0401. Okey, lepas tu tolak dapat jawapan 0.8. Oh, ni salah ni. Lepas tu 8382. 83. Dia 041 kan? Tolak dengan 0. Jawapan dia Ni 0401. 0.041. So you dapat jawapannya sepatutnya adalah 0.8382. Betul. 8382. Okey. Salah. Okey. So dekat sini soalan akan diakhiri dengan tanya peratus. Kalau peratus maksudnya dapatlah 83.82%. Macam tu. Faham? Okey. Then ataupun dia minta bilangan ke. So awak boleh ubahlah tu. Okey, next, teruskan. Last soalan terakhir. Okey, untuk soalan terakhir, soalan B, dia nak bilangan buah betik yang tidak diekspor ke luar negara dan tidak dijual di pasar tempatan jika kebun menghasilkan 2,500 biji betik. So, dia nak selain daripada peristiwa dia hantar ke luar negara dan tempatan. So, apa kita nak buat? Kita dah tahu kebarangkalian dia nak hantar ke luar negara, so kita tinggal cari kebarangkalian nak dijual di tempatan. So kita buat X kurang atau sama dengan 812. So tukar kepada Z, masukkan X 812 tolak dengan min
bahagi dengan sisihan piawai. So dapat negatif 7/6. Tekan kalkulator kita dapat 0.1217. Disebabkan dia nak kebarangkalian selain daripada peristiwa tu, so kita kena satu tolak peristiwa tu lah. So satu tolak dengan peristiwa ekspor ke luar negara, tolak dengan peristiwa dia nak jual di tempatan. So kita dapat 0.0401. Lepas tu kita masukkan dekat formula bawah tu, 0.401 darab dengan jumlah betik 2,500. So kita dapat 100.25, kita bundakan dapat 100 buah biji betik. Okey, faham? Sebab dia nak yang tak dijual lah, senang kata kan. Tak jual kat tempatan ke, kat luar negara ke. Okey, good. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tidak. Okey, tak ada. ada. Okey, nanti tolong tuliskan nama dalam grup Telegram siapa yang present hari ini. Awak tulis nama. Sebab supaya untuk next saya tak panggil dah nama ni lagi, insyaAllah. Jadi next kita akan buat dekat 5.3 dan soalan-soalan daripada modul. Dan saya akan buat macam ni tadi. Saya tak nak bagi awal-awal. Kan kalau saya bagi pun mungkin awal sikit je. Macam hari ni saya terus bagi on the spot. Okey? Boleh? So tahniah, alhamdulillah. Okey, sangat bagus, saya puas hati. So kita stop dekat sini. Tapi untuk next class saya tak akan masuk lagi topik baru. Kita akan bincang lagi soalan-soalan tajuk ini. Boleh? Okey. Okey, so tahniah pada yang membentang dan juga tahniah pada yang mendengar. Okey, jadi saya harap yang lain tolong tengok balik. Kalau tak faham, insyaAllah lah. Senang je ni kan tajuk ni. Betul tak? Senang tak tajuk ni? Boleh lah. Boleh lah. Kau. Senang kot. Okey. Okey, so jumpa next class. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu, hari ni kita orang kena buat apa-apa? Hari ni tak apa. Tak payah buat apa. Buku latihan ada tak? Awak buat settlekan modul. Sebab saya akan mula panggil untuk buat modul soalan latihan pengukuhan. Bersama latihan daripada buku teks ni lah yang formatif 5.3 sampai belakang tu. Awak buat je. Bila-bila je saya akan panggil untuk next class tu. Okay? Okay. Okay, baik. Tinggal kau je, Adam. Terima kasih cikgu. Bye.